Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kami muliakan Abu Hanifah selaku pengacara dan juga semua pimpinan Radio Hang Batam. Alhamdulillah kami dapat hadir dalam program Hang Mengaji. Dan dalam kesempatan ini ana mengucapkan terima kasih dan jazakumullahu khaira kepada pimpinan Radio Hang yang telah memberi kesempatan untuk ana berbicara sepatah kata dengan warga pendengar Radio Hang dan juga sahabat-sahabat yang ada bersama ini. Alhamdulillah, apabila kita berbincang tentang hati ataupun disebut dengan nama Al-Qalbu, maka para ulama berbincang tentang apakah makna hati itu sendiri. Mungkin masyarakat di sini kenal kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ini orang Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki, begitu namanya. Nah, kitab ini sangat masyhur di Malaysia. Boleh katakan keseluruhan masjid sudah dijadikan teks ataupun muqarrar pengajian kita. Jadi bila disebut tentang hati, adakah hati itu dengan makna jantung yang berada dalam yang sedang pam darah itu? Ataupun dengan makna lain? Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, hati yang gambar love itu, yang sering dilukis-lukis orang itu, tanda cinta, maka itu dipanggil Al-Kabid. Al-Kabid. Al-Qalb dengan makna hati yang jantung yang pam darah. Itu dia panggil qalbun. Maka setelah disemak dan diteliti, ternyata bahawa Al-Qalbu di sini dengan makna Al-Qalbu Ar-Rawhani. Hati nurani. Kalau hati ini saja, hati ini rusak, boleh ditukar. Para doktor mengatakan hati itu boleh ditukar. Maka kerana itu berbeza kata-kata di antara sakit hati dengan hati sakit. Abu Hanifah boleh bezakan di antara hati sakit dengan sakit hati. Itu perbezaan. Kalau sakit hati, sukar mau diubati. Kenapa? Sebab sakit hati. Saya ni sakit hati. Sakit ke siapa? Ada orang kata dengan saya, ada orang fitnah dengan saya, sakit hati. Tapi kalau hati sakit, langsung dibawa ambulan, hantar ke hospital. InsyaAllah para atibak boleh mampu untuk mengubatinya. Maka para pendengar sekalian, alhamdulillah kita jelas bahawa hati yang disebut itu iaitulah hati nurani yang Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa seorang manusia. Jadi perbincangan kita tentang hayatul qulub, hati yang hidup ini sangat besar. Kenapa? Sebab kita boleh kesan hati kita melalui dua cara. Hati itu ada ditimpa penyakit yang disebut dengan Allah Taala sebut dalam Quran fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Para ulama tafsir mengatakan sakit di sini bukan sakit fizikal hati itu. Kenapa? Sebab penyakit itu penyakit al-ma'nawi. Seperti dalam ayat itu difokuskan kepada an-nifaq, orang-orang munafik yang hanya beriman dengan zahir, dengan mulutnya, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hati yang sakit kita boleh ubati insya-Allah dengan pertolongan Allah Taala di hospital dan di mana-mana. Tetapi hati yang berpenyakit seperti penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, yang paling besar sekali dipanggil penyakit syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebut oleh para ulama bahawa hati itu sakit melalui dua sebab. Sebab yang pertama disebut dengan maradus syahwah. Marad as-syahwah. Penyakit hasil daripada syahwat. Iaitu penyakit-penyakit yang menyebabkan kita terjebak dengan mungkar dan maksiat. Suka kepada kemungkaran, sukakan maksiat yang sama ada yang zahir ataupun yang batin. Satu lagi penyakit, dia panggil penyakit syubhat, penyakit kesamaran ataupun keraguan. Maka penyakit kesamaran dan keraguan ini sangat berbahaya sebab paling tinggi darjat dia boleh membawa kepada kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang mempunyai penyakit ini khasirat dunia wal akhirah,
zalika huwal khusranul mubin. Mereka rugi di dunia dan rugi di akhirat. Itulah kerugian yang sangat nyata sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala jadikan hati kita ni qalbun salim. Sebagaimana doa Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim berdoa, wala takhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka kenapa kita perlu ihtimam ataupun mengambil berat dengan hati itu? Maka di sini para ulama telah menggariskan sebab-sebab kita kena jaga hati kita. Sebab-sebab kena jaga hati kita supaya dia tidak rusak. Maka yang pertama sekali disebut dengan nama al-qalbu mawdi'un nazar. Hati itu adalah merupakan tempat tilik. Sebagian dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak tengok kepada rupa bentuk kamu. Jadi kalau rupa bentuk ni Allah Taala nak ambil kira, ada markahnya, ada darajatnya, maka kita yang tak cantik ini, yang tidak smart ini, kan, tak handsome kata orang, rugilah kita. Tak ada markah, tak ada darajat. Tetapi tidak, ada orang yang Masya Allah tabarakallah rupanya tidak cantik, tetapi hatinya Masya Allah tabarakallah, hatinya. Maka Nabi menggambarkan Allah tak tengok kepada rupa kamu. Rupa kamu ikutlah laki-laki ke perempuan, putih ke hitam. Wa amwalikum, Allah juga tidak pandang kepada harta banyak ke sedikit. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah tengok kepada hati dan amalan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Para pendengar sekalian, di situlah lahirnya kata-kata para ulama bahawa hati tidak ada siapa yang dapat mengetahui kecuali Tuannya sendiri. Kita boleh dakwa kita ni ikhlas. Saya ni ikhlas. Kita beri hadiah kepada orang dengan tulus ikhlas. Biasanya kalau kita beri apa-apa ditulis, kan? Di kotak ke di sampul dengan tulus ikhlas. Perlu ke ditulis? Jawabannya kalau tulis pun, kalau memang hati tak ikhlas, tidak memberi apa-apa kesan selain daripada perhiasan di sampul ataupun di kotak-kotak yang ditulis itu. Maka yang dapat mengesan ikhlas tak ikhlasnya seorang hamba Allah Ta'ala itu, iaitulah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian pemilik hati sendiri juga boleh mengetahui aku ni ikhlas ataupun tidak. Maka lakonan kita tidak memberi kesan apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah sangat penting kita jaga hati kita supaya benar-benar melakukan sesuatu pekerjaan itu, suatu amalan itu ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Para pendengar sekalian, sebab yang kedua kenapa kita kena jaga hati kita, jawabnya salahul jawarih bi salahil qalb. Baiknya anggota apabila hatinya baik. Bermakna hati itu ibarat seperti enjin yang besar yang mengawal akan terkontrol semua perkara-perkara yang lain. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam tubuh kamu ni ada seketul daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, bila dia baik maka baik yang lain. Bila dia rusak, rusak yang lain. Ala wahyal qalbu, iaitulah hati ataupun qalbu an-nurani. Ini menunjukkan bahawa menjaga hati itu lebih daripada kita jaga perkara-perkara yang lain. Bagaimana kita nak jaga dia? InsyaAllah dalam perbincangan penawar bagi hati, kita akan sambung nanti perbincangan kita tentang perkara-perkara yang perlu kita jaga. Semua anggota jawarih perlu dikontrol supaya perbuatan kita tidak bercanggah dengan apa yang ada dalam hati kita, insya-Allah. Maka hadis ini telah menceritakan kepada kita tentang perkara yang besar ini, dan untuk nampak kesan kepada hati itu baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqima qalbah. Mana iman seorang hamba itu tidak benar-benar mantap sehingga hati dia mantap. Bagaimana kita nak kesan hati mantap? Hatta yastaqima lisanu, sehingga lidah dia terkawal, sentiasa berzikir, sentiasa menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dan tidak sekali-kali lidah itu digunakan untuk menjatuhkan orang ataupun mengumpat ataupun ghibah yang sangat berbahaya kesannya kepada seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kenapa kita kena jaga hati? Kerana al-qalbu kathirut taqallub. Hati itu sentiasa berbolak-balik. Kadang-kadang hari ni kita nak buat, kan? Tengah hari dah ubah dah. Sudah ditelefon pada kawan, Bapa Abu Hanifah, saya cancel saja. Masya Allah, tabarakallah, apa nak buat? Kan? Jadi kita kata, hari pagi, petangnya telefon lagi. Dia kata, insya Allah jadi pula. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hidup macam ni? Itu dia panggil tidak istiqamah. Hati itu, suratut taqallub, cepat sangat. Tapi itulah Nabi SAW gambarkan hati itu seperti air yang mendidih dalam periuk ataupun dalam bekas. Kita panaskan air itu selalu mendidih. Itulah kedudukan hati manusia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Perkara yang keempat, al-qalbu 'urdatul lil fitan. Hati juga, yang pertama tadi menjadi mahalun nazar, tempat Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia. Dan dia juga, hati juga menjadi tempat yang banyak menerima ujian. Banyak menerima ujian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tu'radul fitan 'alal qulub. Fitnah itu akan diletak dalam hati manusia. Diletak di atas hati manusia, ka'ardil hasiri 'udan. Seperti tikar. Di sini panggil tikar. Sama. Tikar itu dipasang satu maknanya artinya hati manusia ini akan dibentang satu demi satu fitnah. Letak yang pertama jadi, masuk yang kedua. Nabi SAW gambarkan setiap dosa maksiat yang diterima oleh hati, nuktatan saudah, akan diletakkan tumpukan hitam. Diletakkan tumpukan hitam, maknanya satu demi satu. Akhirnya hati itu tak dapat nak kesan lagi. Dan mana-mana hati yang dapat menerima kebaikan, dapat menerima kebaikan, maka hati itu bersih, dia dapat menepis ataupun mengenepikan segala fitnah yang dibawa kepadanya. Jadi apabila hati sudah gelap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Kita kata asalkan orang buat, saya pun buat juga. Kita kata mana kau ambil ni? Semua orang buat belaka. Jadi saya ikut sama. Kita kata la. Maka dalam hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi pengajaran kita daripada hadis tu'radul fitan ini, yang pertama sekali yang kita bimbang, la ya'rifu ma'rufan. Mereka tak kenal lagi yang baik. Dan tidak dapat mengesan di mana yang buruk. Di saat kita hidup sekarang ni, para pendengar sekalian, andainya kita tengok kehidupan manusia ini, cuba kita tanya orang-orang yang tak salat, kenapa kamu tak salat? Kamu orang Islam? Muslim. Daripada keturunan datuk nenek moyang saya lagi sudah Islam. Tapi kenapa kamu tidak beramal dengan undang-undang Islam? Dia kata ramai lagi orang lain pun tak salat. Macam mana nak buat? Pernah pelajar di sekolah dapat dikesan dia tak salat. Jadi guru disiplin panggil dia. Kamu ni kenapa tak salat? Dia kata, Ustaz, kenapa marah dengan saya? Dan nak marah dengan siapa lagi? Mak bapak saya pun tak salat, macam mana saya mau salat? Ini katakan bahawa manusia ni sudah tidak tahu lagi. Andainya kita pergi tanya akhwat kita, kan? Para muslimah kita, wanita, cuba tanya dia, kenapa kamu tidak tutup aurat? Apa dia jawab? Dia kata dia solat itu perhubungan dia dengan Allah. Tapi aurat itu dia dengan dia sendiri yang dia pilih macam mana dia nak berpakaian. Kita mengatakan inilah di antara tanda-tanda kepincangan bahawa hati itu apabila sudah bermasalah, maka dia tak dapat lagi mengesan yang baik dan yang buruk. Ini khatir sangat-sangat. Seorang para pengkaji, dia mengeluarkan satu kenyataan yang bagi saya agak sinis lah. Tapi kita boleh sebutlah untuk dia berfikir. Dia kata hati sakit, hati yang mati,
lebih bahaya daripada orang laki-laki yang mati, dia panggil mati pucuk. Mati pucuk ni lemah dia punya semangat. Orang tanya, kenapa Ustaz? Kenapa Pak Kiai buat bandingan macam ni? Dia kata orang yang sakit seperti itu, mereka akan pergi cari ustaz, pergi cari bomo, pergi cari doktor untuk mengobati. Tetapi orang yang hatinya mati, la ya'rifu ma'rufan, wa la yunkiru munkaran, yang tak boleh kenal yang baik, tak boleh nak engkar benda mungkar ini, dia tak tahu benda itu mungkar atau tidak, maka dia pun tak tahu hati dia sudah mati. Tapi kalau mati betul, itu sudah syirik kepada Allah Ta'ala, ataupun dia sudah peringkat, orang panggil peringkat ICU, peringkat kawalan rapi di hospital, itu sudah berat. Jadi itu yang di antara sebab kenapa kita perlu penjagaan hati kita. Al-aslul khamis, asas yang kelima kepada penjagaan hati kita, al-a'malu tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Amalan kita ini berbeza tingkatannya mengikut apa yang ada dalam hati. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang Masya Allah sama-sama beribadat, sama-sama ahli masjid, bersama dalam majlis tazkirah tausiah, kan? Bila di akhirat esok kita nampak, kenapa dia berbeza dia punya tingkatan? Kenapa berbeza dia punya kedudukan? Jawabnya, waktu dia melakukan tu memang hati dia benar-benar khusyuk. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ma min muslimin yatawadda, tidak ada mana-mana seorang muslim yang mengambil wudu, fayuhsinul wudu, ambil dengan sempurna, summa yaqum fayusalli rak'ataini, kemudian dia bangun, dia salat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, memang hati dia betul-betul. Ini punca tempat. Waktu dilakukan, hatinya betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla, illa wajabat lahul jannah, maka Nabi SAW memberi jaminan orang ini dapat masuk syurga. Hadis ini dalam Muslim. Maka dengan itu, ada lagi orang lain yang ambil wudu biasa-biasa. Sambil ambil wudu, kan, mulut bercakap, apa kau buat? Lepas ini kita mau pergi ke mana? Tidak apa. Dalam salat juga Allahu Akbar, tidak berhadap mukanya kepada Allah Azza wa Jalla, muka hati je kepada Allah Azza wa Jalla, tapi masih lagi berfikir apa perancangan selepas ini. Maka kita mengatakan dua perbezaan yang sangat ketara. Berbeza orang yang hatinya fokus kepada apa yang dilakukannya, dan orang yang hanya melakukannya secara zahir, maka itu di antara perkara yang besar. Al-qalbu, ubudiyatul qalb a'zamu min ubudiyatil jawarih. Perhambaan hati itu lebih besar daripada anggota. Yang keenam, al-qalbu hadapun lisyaitan. Hati itu menjadi target. Hadaf ni dalam bahasa Arab, kalau kita main panah, kan, main panah tu, yang tempat kita nak panah, itu dipanggil hadaf ataupun target. Itu tempat syaitan. Syaitan dia fokus kat situ. Dia fokus di mana? Di hati. Kenapa? Sebab kalau rusak yang ni, yang lain itu kecil belaka. Kan Nabi sebut dalam di awal hadis tadi, apa dia rusak yang ni, maka rusak yang lain. Jadi syaitan, dia tak main-main. Pernah saya dengar satu guru, kiai, dia kata kalau nak belajar ilmu strategi, betul kan ayat ni? Ilmu strategi saja, bukan ilmu syaitan. Maka kita kena belajar dengan strategi syaitan. Kata, Masya Allah, macam mana belajar dengan syaitan? Bukan berguru dengan syaitan, teknik syaitan mengguna nak rusakkan manusia. Saya kata boleh coba? Dia kata yang pertama, syaitan bila dia buat perancangan nak rusakkan orang, dia tak masuk melalui lorong no entry. Dia tak masuk lorong no entry. Contohnya kita di sini, saya kira Bapa Abu Hanifah lah, orang yang baik, InsyaAllah. Nah, syaitan tak mari bapa jemput malam ni ada pesta lompat-lompat di sana di tepi pantai. Dia kata ini gila punya orang, mari panggil aku ni, kan. Dia tak masuk. Ahli-ahli ibadat, orang yang hebat-hebat, pak haji, pak kiai, dia tak masuk lorong ni. Tapi dia akan datang melalui lorong yang kita tak kesedar. Pak haji, pak kiai, kita lah orang yang paling baik dalam dunia ni. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Mula naik perasaan riak, mulai naik perasaan takabur, ujub, itu penyakit. Maka yang pertama sekali, dia punya strategi, dia tak masuk melalui lorong yang tidak dibenarkan. Low entry tak masuk. Dia akan masuk lorong yang munasabah dengan setiap orang. Yang kedua, apabila dia lakukan satu perancangan, dia akan fokus bersungguh-sungguh.
Berapa tahun? Selagi tak rusak. Selagi orang ni tak dapat dibinasakan, maka dia akan jalan terus. Kita pergi 3 kali panggil kawan pergi masjid tak mau, biar mampuslah orang ni. Sudah tidak ada hidayah lagi ni. Macam mana kita boleh jatuh hukum? Sedangkan hidayah itu kuasa Allah Azza wa Jalla, kan? Hidayah taufik itu hak Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mampu menyampaikan apa yang ada ilmu pada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, syaitan ni tak ada cuti dia. Kita asyik pergi ambil MC yang mau cuti. MC ini surat doktor lah. Ya? Surat doktor mau medical. Tapi tak ada cuti. Baiklah. Itu dia panggil target, syaitan target di situ. Asal yang ketujuh, penyakit hati ini perkara yang tersembunyi. Penyakit hati ini perkara yang tersembunyi, maka kecuaian kita daripada menjaga hati menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Paling mudah, paling simple dia punya kerusakan, iaitulah misru ar-riya, penyakit riya. Ujub ni rasa bangga diri, rasa kita hebat, orang lain lemah. Al-kibir ni maknanya kita rasa kita besar dan kita menghina orang lain. Itu perbezaan di antara ujub dengan kibir. Ujub, dia rasa dia hebat ya. Oh, saya ni terbaik ya. Tapi dia tak kuasai orang. Tapi kalau kibir, batarul haq wa ghamtun nas. Dahlah dia tolak kebenaran, dia juga menghina orang lain. Ini kita bimbang hari ini penyakit ini. Kenapa? Kadang-kadang maklumat disampaikan secara betul. Orang kata, hantar sampai maklumat ni secara tidak berhikmah. Kita kata, apa hikmah lagi yang kita nak bawa? Dengan bahasa yang begitu lembut. Dengan dalil yang begitu mantap, kan? Ambil ini. Perbuatan ini daripada Al-Quranul Karim. Daripada sunnah Nabi SAW. Daripada ulasan imam yang besar yang kita ikuti di tempat kita ni, contohnya Imam Al-Syafi'i rahmatullahi alaih. Tiba-tiba senang-senang kita kata, kamu siapa? Ini di antara elemen ataupun tanda-tanda hati kita. Dalam hati ada penyakit yang tersembunyi, dia panggil takabur. Ghamtun nas, batarul haq. Tak akan menerima kebenaran sebab kita semua orang cakap juga tak betul, yang betulnya kita seorang saja. Maka ini di antara perkara yang sangat membimbangkan kita para pendengar sekalian. Itu di antara yang ketujuh. Yang ke-8 yang kita perlu jaga betul-betul, bahawa berkumpulnya dalam hati itu dua perkara yang bertentangan. Dua perkara yang sentiasa bertembung. Seruan malaikat mengajak kepada kita kebaikan, dan seruan syaitan mengajak kepada keburukan. Jadi para pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Ibrahim mengatakan, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak-anak. Pada saat itu kita kena jelas juga macam mana tak bermanfaat. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, iza matal insan, apabila seorang itu mati, inqata amaluhu illa min salasin. Kan amalan dia terputus kecuali berapa? 3 perkara. Tiba-tiba di sini kata tidak bermanfaat. Jawabnya, itu persiapan yang telah kita buat. Tetapi di saat kebangkitan di akhirat esok, masing-masing tidak tahu siapa mengaku. Ibu bapa lari, masing-masing suami dengan isteri pun lari, anak-anak pun lari, sebab haul syadid, terlalu huru-hara. Maka illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Taala dengan hati yang sejahtera. Maka para pendengar sekalian, cuba kita semak tanda-tanda al-qalbu salim. Hati yang sejahtera itu ada beberapa tanda. Yang kita kata tadi, yang saya sebut di awal 8 perkara yang pertama tadi, kenapa perlu menjaga hati. Al-an ataupun sekarang kita pergi kepada al-alamat wa dilalat. Tanda-tanda hati itu masih lagi hidup. Alhamdulillah. Jadi para pendengar sekalian, setiap orang cuba fokuskan, ambil maklum, kalau boleh ditulis satu persatu. Kita buat checklist supaya kita boleh ta'ahud, kita boleh tengok hati aku ni masih lagi hidup ataupun hidupnya
orang panggil tak berapa sihat. Dalam bahasa yang cukup berat, dia panggil nyawa ikan. Nyawa ikan, mana ada nyawa tapi gitu je ada. Sekali tengok dia di masjid, banyak kali tak ada di masjid. Ada orang buat bandingan. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz terangkan, kita dengan solat berjamaah dengan masjid ini, jangan jadi seperti kapal selam. Saya kata, apa dia makna kapal selam itu? Kapal selamnya timbulnya sekali, tenggelamnya lama dalam laut. Ini menarik dia punya kapal selam. Kita dengan solat macam mana ni, banyak jadi macam kapal selam. Timbulnya sekali, hilang raib pula entah ke mana-mana. Akhir sekali bimbang takut langsung tak timbul. Bila yang paling berat sekali, hari raya yang muncul di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Itu pun pergi pun tak masuk masjid tu. Duduk atas motor. Dekat masjid pun ada juga berlaku. Allah. Pernah kita buat satu interview dengan ketua Rempit. Nama dia Mat. Orang panggil Mat Rempit. Kata Mat, dalam hidup kau ni berapa kali pergi masjid? Lama dia fikir, nak rewind balik berapa kali pergi masjid. Fikir-fikir, dia kata ada 2 kali. Cuba cerita kenapa yang kamu dapat. Dia kata sekali dia pergi solat raya, duduk atas motosikal dia, menunggu orang solat, dan orang ketebah sampai sudah atas motor itu. Masya Allah, tabarakallah, tak masuk juga masjid. Baiklah, para pendengar sekalian, kita lihat beberapa tanda yang boleh kita semak hati kita, insya Allah. Tanda yang pertama, an yakuna al-qalbu saliman. Hati kita ni tanda dia masih hidup, masih lagi sejahtera apabila dia membenci perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok yang pertama, hati itu masih hidup apabila dia benci terhadap perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Maka ini kata di Nabi SAW, apabila ditanya oleh para sahabat, ayyun nasi afdal. Nah, siapakah manusia yang baik, wahai Rasulullah SAW? Jawab Nabi, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang baik hati dia dan lidahnya benar. Dua ni tak boleh, dia kata orang sinonim yang tak boleh berpisah. Baik hati, kata di para sahabat, kita tahulah makna saduqul lisan itu tahu. Tapi mahmumul qalbi itu apa benar? Makna apa dia mahmumul qalbi? Nabi SAW mengatakan at-taqiyyun naqi. Hati yang tak bertakwa dan bersih daripada dosa-dosa dan benci hasad, benci kepada orang Islam dan hasad bermusuhan dengan sama-sama Islam. Jadi para pendengar sekalian, itu yang pertama. Maka kita kena tengok. Bila kita tengok maksiat, saya pun tak pasti. Kalau dalam bahasa Melayu ni ada satu kata-kata pepatah, dia kata tak boleh jaga tepi kain orang. Di sini ada juga Pak Abu Hanifah. Ada Ustaz, masalahnya jangan mencampuri urusan orang. Benar sekali ya. Tetapi kata-kata itu disalahgunakan. Bila dia tengok orang buat maksiat, tak boleh jaga tepi kain orang. Masya Allah, tabarakallah. Budak ni bukan tepi kain lagi, sudah masuk dalam kain dia. Dan itu sebab rata-rata kita tengok anak-anak yang sudah dicampak sana sini. Tiba-tiba kita masih lagi berfalsafah, tak boleh jaga tepi kain. Maksudnya, tak boleh gosip-gosip, bising-bising hal peribadi orang, itu benar. Tetapi kalau tengok maksiat depan mata sudah berlaku, bagaimana kita boleh kata tak boleh jaga tepi kain? Ini kesilapan. Kenapa? Itu tanda juga hati bermasalah. Tengok maksiat kita tak rasa masalah. Biarlah itu dia punya pasal. Kenapa kita mau sibuk-sibuk hal orang? Kan? Itu satu perkara. Yang kedua, tanda hati yang kedua, an yartahila hadzal qalbu minad dunya. Hati ini telah berpindah, telah berrehlah, tinggalkan dunia, dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, bermusafir. Ini tanda yang kedua ini. Bermusafir menuju kepada Allah dengan apa? Dengan hati kita. Bermusafir, mengembara di atas dunia dengan apa? Dengan beg kita, dengan tiket kapal terbang, dengan kenderaan, itu dipanggil musafir atas dunia. Berbeza. Mau ke mana itu angkat beg banyak? Musafir. Mau travel, kan? Mau ke mana kamu sekarang ini diam? Dia kata mau menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu berbeza. Ada dua perbezaan yang sangat ketara depan kita. Para pendengar sekalian, berbeza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Boleh beza?
Pak Abu Hanifah, bagaimana itu? Kalau meninggal dunia itu artinya sudah tak hidup. Meninggal dunia? Mati gitu. Mati ya. Kalau meninggalkan dunia, meninggalkan urusan perkara-perkara dunia. Masya Allah. Kepentingan akhirat. Barakallahu fiik. Sangat jelas sekali ya. Jadi para pendengar boleh faham. Meninggal dunia, kita kata almarhum sudah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi meninggalkan dunia artinya orang ini sudah naik kepada darjah zuhud. Saya tak mau lagi dunia ini. Tapi kalau dia datang jangan tinggal. Kita ada setengah orang ni bila dia kata dia tak mau lagi dunia, dia langsung tinggal pekerjaan dia. Kerja pun tak buat, bisnes pun tak jalan. Apa benda akhirnya dia tidur di masjid tunggu orang bagi makan. Kita kata ini salah. Ini bukan zuhud, ini dia panggil tawakul. Orang yang berserah tanpa usaha. Jangan. Kita sangat perlu, umat Islam perlu kepada bantuan, kan? Kalau kita umat Islam ni kuat kita ekonomi kita, bagaimana kita boleh bangunkan ummah yang begitu penting. Baik. Sekarang ni itu tanda yang kedua, orang yang lebih cinta ke akhirat daripada dunia. Bukan makna dia tak mau dia meninggal dunia, dia hanya meninggalkan urusan-urusan dunia yang melarakan dia daripada akhirat. Yang ketiga, hati itu sentiasa memukul tuannya. Hati itu sentiasa mengetuk tuan di kepala tuan dia tu sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali kita berterlaku buat maksiat, kita akan rasa astaghfirullahalazim, atub ilaika ya Allah. Kita akan terasa bahawa kita bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi setiap kali buat maksiat, relax je, tak ada apa-apa. Ini yang kita bimbang hari ini. Saya sering membuat teguran. Maaf Bapak Abu Hanifah, saya suka mizah, bergurau. Ustaz, silakan. Saya kata, kita hari ini duduk dalam satu zaman yang agak sukar. Ini zaman ada fitnah handphone ni. Di sini panggil handphone Ya, sama, Ustaz. Handphone ini sudah fitnah ni besar, sehingga timbul dua mazhab yang agak sukar bagi kita. Satu dia panggil mazhab wasafi. Mazhab wasafi. Apa itu, Ustaz? Ini bahaya sekali mazhab ini. Mazhab wasafi, inilah my WhatsApp ni lah. Itu isi. Satu lagi dia panggil mazhab selfie. Ini pun sukar juga. Kita tengah makan, orang ambil gambar kan. Mulut ternganga mau makan, ini sukar. Jadi kita status terus, update status. Update status. Ini masalah kita. Maka kita nak dah kita buat maksiat, na'udzubillah, post pula update status. Tunjuk pada orang pula tengok dia tengah buat benda-benda yang tidak baik. Tunjuk gambar isteri dan anak-anak yang tak tutup aurat. Masya-Allah, tabarakallah. Bapa ketua keluarga yang sepatutnya melindungi anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dia menjadi bapa yang ingin menjerumuskan keluarganya ke dalam lembah yang begitu hina, na'udzubillah. Jadi kalau hati setelah kita lakukan benda-benda yang tak baik, kita terdetik dalam hati, astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Malam-malam kita ambil wuduk sebelum tidur contohnya, kita solat sambil koreksi diri, maka di saat itu kita akan terasa bahawa kita melakukan maksiat, boleh mengalirkan air mata, maka syukurlah kepada Allah SWT, laka, kamu masih lagi memiliki al-qalbul hayy, hati yang masih hidup, alhamdulillah. Yang keempat, hati, tanda-tanda hati yang hidup itu, annahu la yaftur an zikrillah. Masya Allah, tabarakallah. Hati yang sentiasa mengingatkan Tuhan dia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, untuk berzikir. Ana sering buat satu kempen. Kempen zikir 4 kalimah. Ni di mana-mana kita pergi, kempen ini tak boleh ditinggalkan. Kempen 4 kalimah. Cuba para pendengar ikut saya kata. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Agak-agaknya, berapa orang yang belum hafal zikir ni? Bapak Abu Hanifah boleh gambarkan berapa orang yang belum hafal? Wallahualam. Tapi setakatnya anda pergi ke surau ke mana kuliah, semua kata kami dah hafal Ustaz zikir ni. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bila ditanya, diajukan soalan yang kedua, yang tak ingatnya apa? Zikir sudah ingat. Yang tak ingatnya apa? Dia kata tak ingat nak berzikir. Masya Allah, tabarakallah. Zikir sudah ingat, yang tak ingatnya nak berzikir. 5 dah. Kenapa? Ini tanda kita ni, tanda yang keempat. Kalau hati itu tidak ada lagi perasaan nak berzikir, maka itu dia tanda sudah bermasalah. Lupa dia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratman min zikrillah, sentiasalah lidah kamu basah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalau kita boleh setkan dalam jadual hidup kita ni, zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada kita bangun daripada tidur, kemudian setelah solat subuh, kita zikir selepas solat. Zikir selepas solat sangat simple. Zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat semudah. Ana sering ajar kepada orang tua-tua, dalam masa sehari mungkin sudah dapat hafal zikir yang maksur itu. Tapi kalau kita tidak diajar, sebagaimana yang menjadi kebiasaan di tempat kita, kan, lepas solat imam akan ajar zikir. Ada jemaah sudah 30 tahun berjamaah di masjid. Bila imam tak ada, kata pakcik zikir lah. Dia kata imam tak ada, macam mana mau zikir? Masya Allah, tabarakallah, dia tidak berdikari. Sebab kita tidak ajar mereka supaya membelajar zikir dan berzikir dengan lidah dia sendiri. Tidak hanya sekadar ikut imam. Baik. Yang kelima, hati yang masih hidup apabila datangnya waktu fitnah, gelombang fitnah. Orang hari ini, gelombangnya fitnah yang begitu dahsyat. Begitu dahsyat sekali, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis al-ibadatu fil harj kal hijrati ilai. Nabi SAW sebut dalam hadis, beribadat pada waktu fitnah berlaku seperti pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi SAW ke Madinah. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di saat kesibukan itu, orang lain sibuk, duduk qila waqala, mencerca orang itu, mencerca orang ni, cakap sana, cakap sini. Kalau ada lagi, masih ada lagi orang yang dapat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, di saat orang lain sibuk dengan perkara-perkara tersebut, dengan fitnah itu, maka pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Jadi hati yang masih lagi kontrol tuan dia daripada perkara-perkara yang tidak baik, tadi kita mengatakan itulah di antara tanda hati yang sentiasa, yang masih lagi hidup. Alhamdulillah. Yang keenam, tanda yang keenam, al-qalbus salim, hati yang sejahtera. Iaitulah apabila terlepasnya ketaatan. Dengar ni para pendengar. Apabila terlepasnya satu ketaatan, dia akan rasa sedih, dia akan rasa duka cita. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni sampai di masjid, orang dah selesai dah solat jemaah. Apa kita rasa? Sedih ke? Imam ni memang begitu, dia ni cepat-cepat je solat. Imam pula kena marah. Yang sepatutnya kita marah kepada kita, kenapa kamu datang lambat? Tadi dah azan, kenapa masih lagi buat kerja? Kan? Maka kalaulah kita masih lagi menjiwai, merasai bahawa kita masih lagi dalam keadaan sedih, kenapa? Ibadat-ibadat yang kita buat terlepas, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla bahawa kita masih lagi memiliki hati yang masih hidup. Alhamdulillah. Contoh yang sangat besar, iaitulah sebagaimana berlaku kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bila ketika dia terlepasnya solat jenazah, dan dia solat jenazah, dia tak pergi ke kubur. Ingat kisah itu? Ibnu Umar rasa sedih. Masya Allah, tabarakallah, fatatna qarari. Dan kisah ulama-ulama salafus salih yang memiliki hati yang sejahtera. Dia pergi ke dalam kebun dia, balik-balik orang dah solat-solat berjamaah. Akhir sekali dia sedekahkan kebun itu. Dia kata, ini al-hadni, ini telah melekakan aku daripada zikrillah. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang terlepas solat berjamaah, kawan-kawan datang ucap takziah. Kalau saya kata, kalau zaman kita ini menjadi takziah kepada orang ni, maka kerja kita daripada zuhur sampai ke malam, ucap takziah lah kita. Kan ramai orang tak pergi. Biarlah kita terasa, setiap kali kehilangan, terlepas waktu kita beribadat, kita terasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab dia Al-Azkar, Imam Nawawi kata, mana-mana orang yang terlepas dia punya wirid hizbul yaumi, mana amalan tetap harian itu. Patutnya kita kan, selepas subuh kita ada zikir pagi, tapi kita tak sempat. Mungkin ada masyarakat apa-apa, sehingga naik matahari.
Tak sempat lagi. Matahari dah meninggi dah. Tak sempat lagi. Baca jugalah waktu mana pun. Kita kata gini, qada kepada yang kita terlepas tadi. Mudah-mudahan lepas pada ini syaitan tak ganggu lagi kita. Dia ni kalau aku goda dia, kalau aku kacau dia, ganggu dia, dia buat juga. Maknanya walaupun terlepas, kita akan qadakan. Itu istiqamah. Tapi kalau hari ni terlepas, miss zikir. Tak apa, esok masih ada. Esok terlepas juga, esok lagi masih ada. Akhirnya mati tak berzikir kita. Na'udzubillah. Yang ketujuh, annahu yashtaqu ila ta'ati rabbih, hati yang sentiasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebagaimana rindunya nafsu kita kepada makan dan minum. Masya Allah, tabarakallah. Rindunya kita kepada syahwat-syahwat yang lain. Jadi hati kita rindu. Kan Nabi sebut dalam hadis 7 golongan yang masuk duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Apa dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Keluar aja, nak balik. Kita macam tu juga. Tutup Quran baca, nak baca lagi. Puasa hari ni, tunggu lagi hari Isnin. Contohnya, tunggu lagi hari Khamis. Masya Allah, maka itu menandakan hati kita masih hidup. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, biarlah kita sentiasa tanda-tanda mengambil kira tanda-tanda hati, iaitu yang ke-8, hati yang sejahtera itu pagi, petang, siang malam, kerja dianya nak mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka saya lihat kepada sahabat-sahabat kita di dalam tim dakwah, NGO yang bekerja siang dan malam, tinggal keluarga, tinggal isteri, buat beberapa ketika mengembara sana sini, semata-mata kerana apa? Kerana nak mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan 8 tanda ini ada pada kita, dan kita masih lagi memiliki al-qalbus salim, hati yang sejahtera, insya-Allah. Mudah-mudahan para pendengar sekalian dapat manfaat daripada perbincangan kita ini. Sekian dulu, kemudian kita buka kepada yang seterusnya. Jazakallah khairan wa barakallahu kepada Ustaz yang telah memberikan satu nasihat yang sangat berharga sekali, Ustaz, untuk terkhusus buat kita para pendengar Radio Hang dimanapun Anda berada, dan terkhusus juga buat kita yang berada di sini. Semoga Allah bisa membalas kebaikan buat Ustaz. Dan sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ada beberapa hal penting yang kita dengarkan tadi tentang bagaimana hati yang masih hidup atau qalbun salim, dan tentunya dari poin pertama hingga poin ke-8 kita sudah bisa bagaimana kita untuk men-checklist tadi kata Ustaz, istilah kita meng-cross diri kita, bagaimana apakah kita di posisi manakah kita sekarang, jadi kita bisa lebih mengetahui. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita masukkan pada session tanya jawab. Silakan bagi Anda yang berada di wilayah Singapura, Malaysia yang bisa menjangkau kita, maupun yang Indonesia untuk memberikan pertanyaan melalui nomor telepon untuk wilayah Batam tentunya 0778467106, dan wilayah di luar Batam silakan untuk menghubungi kami di 0778468106, dan juga bagi Anda ingin mengirimkan melalui WhatsApp silakan ke 0818081106. Sambil menunggu Ustaz, di sini ada pertanyaan dari hamba Allah di Batam, Ustaz. Masya Allah. Saya bacakan Ustaz ya. Fadal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maryam dari Batam, Ustaz. Bagaimanakah bacaan zikir yang mudah dibaca untuk ibu rumah tangga, Ustaz? Bolehkah kita membaca zikir sambil melakukan aktivitas, misalkan dalam mencuci atau masak, mungkin setiap pagi menyiapkan sarapan buat keluarga, Ustaz? Masya Allah. Kira-kira apa Ustaz? Alhamdulillah, soalan kita yang pertama, iaitulah tentang zikir itu bagaimana keadaannya. Maka zikir itulah di antara perkara yang sangat mudah dibuat bagi orang yang punya hati yang masih hidup. Dan tidak ada halangan. Yang terhalangnya daripada kita berzikir, iaitulah sewaktu kita berada di hammam ataupun di panggil tandas. Sini panggil apa tu? WC ya, dalam WC. Dan waktu kita tidak sesuai di tempat-tempat yang kotor, maka itu dipanggil kita tidak berzikir.
Sewaktu-waktu yang lain, kita masih lagi di dapur, masak makanan, waktu kita menjaga anak-anak, sewaktu kita kemaskan rumah, semua waktu itu boleh je kita zikir, basahkan lidah kita dengan zikrullah, sama ada kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua ini menunjukkan bahawa kita masih lagi mempunyai hati yang sejahtera, dan nama-nama Allah bila disebut dalam rumah kita, para malaikat rahmat juga bersama dengan kita, insya-Allah. Tapi kalau ibu asyik duduk marah je, budak ni tinggal makanan sini, apa yang kita dapat? Dia juga yang kena selesaikan. Tapi kalau penuh dengan zikir, kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada waktu yang diberi ini, insya-Allah. Masya-Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Silakan kita akan angkat penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Dengan siapa, di mana ini Bapak? Dengan Pak Tamrin di Galang Barelang. Di Galang Barelang. Silakan Pak Tamrin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang cara berzikir sesuai dengan contoh Nabi, juga cara berzikir yang mana tidak sesuai dengan contoh Nabi. Saya bisa silakan Ustaz. Itu aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz? Ya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Tamrin yang bertanya tentang kaedah berzikir, kan, cara berzikir. Ada kaedah zikir yang cara Nabi SAW itu sangat simple, sangat mudah, senang. Kenapa? Sebab Nabi kita SAW tak ajar zikir yang ajaib, yang pelik-pelik. Cara dia berzikir mudah. Yang paling banyak sekali Nabi kita sebut 100 kali. Man qala mi'ata marrah. Siapa dia kata 100 kali subhanallah bihamdih, contohnya kan, 100 kali, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu dosa-dosa kecil. Format yang telah digariskan oleh Nabi SAW ini sangat mudah, sangat simple. Siapa saja di kalangan kita boleh buat. Tetapi kalau kita tinggalkan yang ini, kita pergi ambil yang ajaib, yang pelik-pelik, kan. Kalau nak zikir, terpaksa kena pusing kepala sampai terguling-guling. Baru ni ada satu zikir, nama dia zikir tercabut serban. Boleh faham apa ni, Pak ni? Tercabut serban ni. Kain serban yang dipulah ni. Oh iya. Bila dia pusing kepala, terlanting saya serban. Kain serban ini naik motosikal tak terbuka, tapi dengan zikir tercabut. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata ini zikir apa ini? Ini bukan cara Nabi SAW. Nabi berzikir, ajar kepada kita dengan cara yang diajar oleh Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir, hati tenang. Ini saja. Maka Pak Tamrin, ambillah zikir-zikir yang sudah diajar oleh Nabi, yang maksur itu senang. Saya buat satu kata-kata yang mudah, berzikir dengan cara Nabi SAW. Hatinya tenang, pahala confirm, insya-Allah. Mana hati tenang? Sebab kalau tanya, ni ambil di mana zikir ini? Ini daripada Nabi. Sudah diriwayat oleh Imam Bukhari, Muslim, kan? Sudah disyarahkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga telah disyarahkan oleh Imam Nawawi. Contohnya, kita sudah ada sandaran. Kenapa pahala confirm? Sebab yang beritahu pahala itu Nabi SAW, bukan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Pak Tamrin dapat panduan ini. Barakallahu fiik. Oh ya, insyaAllah. Semoga bermanfaat bagi Pak Tamrin di Barelang ya. Insyaallah. Baik, kita akan angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, maaf. Salam. Dari siapa, di mana Ibu? Silakan Umu Yazid, Singapura. Ada dua bacaan gitu Ustaz. Yang saya tanyakan itu yang mana yang betul gitu. Saya baca aja zikir pertengahan zikirnya ini Ustaz. Tabarak ya Jalali apa tabarak Jalali itu Ustaz. Yang betul ucapannya itu seperti apa itu Ustaz? Oh, bacaan itu banyak. Tabarak ya Jalali apa tabarak Jalali itu. Itu aja tuh Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Yazid, Singapura, Ustaz. Ya. Zikir selepas solat yang maksur ataupun yang diambil dari Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayat oleh Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini pembantu Nabi yang banyak juga meriwayat hadis-hadis yang lain. Beliau mengatakan setelah selesai je salam, Nabi SAW terus beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali.
Kemudian disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Mungkin pendengar kita boleh ulang balik. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih, amalannya pula mudah. Alhamdulillah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Insya-Allah. Baik, barakallahu fiik Umi Navid, semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, semoga menjadi menambah wawasan kita untuk bisa melakukannya dengan benar setiap harinya. Kita sambut kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Ya. siapa, di mana Ibu? Dari Asyatun, Oh, Singapura. Ibu Asyatun, silakan dari Singapura. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau bertanya tentang hati yang sakit. Saya ini selalu membuat baik sama adik, sama saudara semua, tapi itu orang yang dibuat baik pembalasannya menyakiti hati saya. Ya. Saya udah terima dengan kesabaran, tapi tetap hatinya adik saya tetap keras. Bagaimana ya Ustaz menghadapi adik saya dengan saudara yang hatinya keras? Apakah saya harus sabar selamanya Ustaz? Baik. Saya tidak sabar banyak. Ya mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Ibu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Kita buat baik kepada orang, orang balas tak baik. Masya Allah. Ini banyak terjadi. Memang di antara perkara yang kita kena sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita dengan orang-orang yang dekat. Saya kira kalau yang buat tak baik dengan kita tu orang jauh, kan? Orang yang kita tidak kenali, bukan keluarga kita, lebih ringan. Penyair mengatakan wa zulmu zawil qurba ashaddu ghadadatan min waq'il husamin muhannadi. Kezaliman ataupun pengkhianatan yang dibuat oleh orang yang dekat itu lebih berat daripada, lebih tajam daripada pedang al-muhannad itu. Sebab apa? Sebab sepatutnya mereka lah orang yang dekat dengan kita. Ada seorang sahabat datang, ini harap pada penanya ini mendengar, mudah-mudahan ada motivasinya untuk kita. Seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni buat baik pada orang. Kisahnya hampir sama dengan yang ditanya tadi. Saya ni buat baik dengan orang, tapi mereka balas dengan balasan yang tidak baik. Bagaimana keadaan? Kata Nabi SAW, orang ini seperti kita beri benda baik, maka dibalasnya debu dalam bekas kita. Jadi Nabi kita SAW minta supaya kita bersabar. Dan kalau boleh, tak usahlah perkara yang buruk dibalas dengan buruk, kan? Tidak payah. Jadi orang buat tak baik dengan kita buat baik dengan dia. Mudah-mudahan suatu hari nanti dia akan sedar juga. Manusia ni dia tak boleh pergi jauh. Masa dia sangat terhad, sangat dekat, kan? Mungkin satu hari dia akan menyesal apa yang dia lakukan. Dan insya-Allah sebelum daripada mereka menyesal, kita yang diuji ni perlu kepada kesabaran. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah SWT sebut dalam Quran, Allah beri balasan kepada orang sabar tanpa limit. Tahap mana ujian, setakat mana darjat kesabaran, maka itulah balasannya. Mudah-mudahan kita semua, dan saya harap puan banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga keluarga kita dapat bersatu kembali dalam keadaan aman damai, insya-Allah. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Ibu Asyatun tadi bisa mendengarkan dengan baik ya. Insyaallah mendapat manfaat. Baik sahabat, kami masih menunggu Anda di session tanya jawab ini. Silakan menghubungi kami juga di nomor telepon 0778 467106 maupun 0778468106, dan juga WhatsApp kami ke nomor 081808108106. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung dalam topik ini. Insyaallah kita akan bersama kali di pagi esok ya, di hari Ahad besok di program yang sama. Ada pertanyaan dari WhatsApp nih Ustaz ya. Silakan. Datang dari hamba Allah di Singapura, dia tidak sebutkan nama Ustaz. Mau tanya Ustaz, apakah salawat juga termasuk zikir Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya Ustaz.
Terima kasih kepada para pendengar sekalian dan khususnya yang bertanya. Selawat termasuk dalam zikir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka Allah perintahkan supaya kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan seorang sahabat juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, banyak mana aku nak selawat kepada Tuhan? Nabi kata, selawatlah, banyak mana kamu nak selawat kan? Akhir sekali dia kata, semua sekali aku nak berselawat. Artinya, bukan hidup dia berselawat, banyak dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perbanyakkan selawat. Tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak berselawat. Cuma kadang-kadang orang tanya, dia kata, Ustaz, hari ini banyak sekali versi selawat yang dikemukakan kan? Selawat tu selawat ni. Jadi ana kata beginilah. Untuk menyenangkan masyarakat kita orang awam di kampung, di antara selawat yang telah kita belajar daripada kecil, dia panggil salat Ibrahimi. Selawat Ibrahimiyah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada beberapa orang sahabat. Sahabat Ka'ab bin Ujrah dan lain-lain, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami nak selawat? Maka Nabi mula dengan qulu, katakan. Bermakna itu ajar arahan. Nabi kita ajar. Maka Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam ajar selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sampai ke akhir selawat. Maka Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar, tanda nama ni, Al-Imam Ibnu Hajar, seorang ulama yang besar, hebat dalam mazhab Syafi'i dan ulama hadis yang kira berwibawa. Dia mengatakan, setelah aku teliti beberapa riwayat yang menyebut tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hasil daripada pertanyaan sahabat. Sahabat tanya, baginda Nabi sallallahu jawab. Maka dapat disimpulkan bahawa selawat yang paling afdal, yang paling baik, yang paling hebat, yang paling tinggi, iaitulah selawat yang diajar, yang terbit, yang lahir daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi eloklah kita ambil selawat-selawat yang maksur ini untuk kita jadikan amalan kita, kerana Nabi tak akan pilih untuk dirinya sendiri dan diajarkan kepada para sahabat kecuali yang terafdal dan yang terbaik. Jadi silakan teruskan berselawat. Dengan selawat-selawat yang maksur ini, mudah-mudahan kita berhak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, insya-Allah. Sahabat Han yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan ya. Silakan, masih ada waktu lagi sebelum kita menutup program ini untuk melanjutkan di program berikutnya. Kita kembali terima pengakuan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana Bapak? Abu Farhan Batu Haji. Abu Farhan Batu Haji. Silakan. Barakallahu fikum. Barakallah. Jika seseorang melakukan transplantasi hati, apakah akan merubah karakter orang tersebut? Dan apa hukumnya transplantasi hati itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Cerita transplant ataupun tukar jantung ni, hatilah, adakah kesan apa? Memang para ulama sebelum mengeluarkan fatwa mengharuskan untuk pertukaran itu, mereka juga sudah berbincang. Apa kesan? Contohnya kalau kita tukar hati ini, hati kebetulannya pemilik hati asal itu bukan Islam, non-Muslim. Adakah setelah kita sedar daripada pembedahan itu, kan, tiba-tiba buat acara tradisi orang bukan Islam? Berat itu. Kita orang Melayu contohnya, tiba-tiba keluar perkataan Cina, ni hao ma. Sudah kita, bagaimana ni hao ma sudah jadi kan? Oh, rupanya pemilik hati yang asal itu orang Cina. Kawan. Maka itu dia bahas kepanjang. Alhamdulillah para ulama Islam kita, fuqaha Islam yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan masalah umat ini, mereka masih lagi berbicara, masih lagi berdiskusi, masih lagi bermuzakarah. Di dalam dunia ini ada dua majma' fiqh yang besar. Dia panggil Kesatuan Fiqh Dunia, duduk di Jeddah dan juga di Makkah Al-Mukarramah. Dan isu pemindahan anggota ini telah diputuskan bahawa diharuskan kerana dia satu perkara yang memberi manfaat kepada orang yang memerlukannya. Wallahu a'lam.
Jazakallah khairan Ustaz dan sahabat kami yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami akan bacakan satu pertanyaan melalui pesan WhatsApp ini datangnya dari hamba Allah di Singapura Ustaz. Ya. Ustaz, barakallahu fiikum. Wa yanti, masyaallah. Ustaz, bagaimana tipsnya agar dalam keluarga anak-anak yang kami nasihati ketika mereka berlaku tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ustaz? Ya. Kami sangat susah hati Ustaz terhadap sikap mereka. Jazakallah khairan Ustaz. InsyaAllah kita doakan semoga semua zuriat kita, keturunan kita menjadi orang yang baik-baik, insyaAllah. Yang pertama sekali, apabila kita bermasalah dari sudut keluarga, kita kena tengok kepada yang melakukan masalah ataupun kita kembali kepada mencari sumber masalah. Sumber masalah itu datang dari mana? Kalau setakat anak je, maknya tak fikir dia sendiri bersalah ataupun bapaknya, maka kita mengatakan itu cara pengobatan yang tidak betul. Saya ingat satu kisah. Kisah seorang Maulana, Syekh Kabir, Syekh besar dari India. Maulana dipanggil. Dalam satu perhimpunan, seorang makcik ni datang dari pendalaman, dari kampung. Naik kereta kuda gitu. Mana ditarik dengan kenderaan ni, donki ni, himar. Jalan dia. Sampai jumpa dengan Maulana. Dia kata, ya Maulana, anak saya ni suka makan adalah makanan yang agak kurang baik. Untuk budak-budak. Makan coklat apa benda. Dia kata, saya minta supaya Maulana tolong gosok kepala budak ni, tiupkan dia, baca doa untuk dia supaya dia tak suka tabiat ini. Maulana pun tanya, kamu dari mana? Dia kata, dari jauh lah pendalaman kampung dia tu. Dia kata, ginilah kamu balik, besok datang masa yang sama. Subhanallah. Gosok sekejap je. Tak boleh, besok. Jadi baliklah makcik ni dengan anak dia. Besok datang lagi, istiqamah dia. Betul-betul dia mengharapkan. Jadi Maulana ni tunggu. Datang. Bila datang, dia pun bergosok kepala budak tu, dia tiup siap-siap. Dia kata, boleh balik dah. Masya Allah. Terkejut mak dia. Kalau buat malam semalam, kemarin, sudah selesai. Ini jauh saya pulang dan tak nak balik. Dengar ni. Ini motivasi besar. Kata di Syekh, waktu kamu minta aku doa semalam, aku baru sudah makan coklat itu. Aku baru sudah makan makanan tu. Macam mana aku nak doakan supaya budak tu tinggal sedangkan aku buat. Masya Allah. Ini contoh. Jadi hari ni daripada semalam aku tak makan, mudah-mudahan doa yang aku baca hari ni dapat sampai kepada matlamat dia. Masya Allah. Ibu-ibu dan bapa-bapa, kalau kita ada anak yang bermasalah, kita jangan tengok kepada anak, kita tengok kepada kita. Tengok kepada kita sendiri. Ada seorang ibu, ini cerita realiti. Dia mari jumpa anak, dia kata, Ustaz, saya sedih hati. Apa yang sedih, cakap? Anak saya tak dengar kata saya. Sama lelaki ni. Saya kata, ginilah makcik. Boleh tak makcik undur ke belakang sedikit? Bagaimana keadaan makcik dengan mak? Bila saya sebut cerita tu, dia terus menangis. Dia kata, hubungan kami sangat tidak baik. Subhanallah. Saya kata, baikkan makcik dengan mak, insya-Allah anak akan baik dengan makcik. Itu je kita kata. Maknanya kalau anak kita bermasalah, kita betulkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dulu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dulu merintih kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Bila baik di atas, kata orang, air yang keruh ni di kuala. Saya tak tahu di sebelah kepala ni, di puncak sumber air itu. Mata air itu. Mana kalau air itu keruh, tak jernih, bawah pun tak jernih juga. Tapi kalau di atasnya sudah bersih, insya-Allah bawahnya bersih. Itu pun ada kala-kalanya ada juga sampah di tengah jalan. Sedikit halangannya. Mudah-mudahan Allahumma aslih zuriyatina. Ya Allah, perelokkanlah zuriat kami dan keturunan kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban tadi. Tentunya jawaban tadi mengakhiri program kita di kesempatan kali ini Ustaz, dan insya-Allah akan bersama kembali untuk bersama Ustaz tentunya dengan topik-topik yang sudah kami informasikan sebelumnya. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah mendengarkan tadi bagaimana nasihat-nasihat beliau, dan kita berharap kita mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan, dan tentunya kita mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada sahabat yang telah berinteraktif atau berpartisipasi dengan program kami baik melalui pertanyaan maupun yang lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kesilapan ataupun kesalahan dari kami, kesalahan dari kami. Pada Ustaz sekali lagi jazakallah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.